Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Masjid Muhammadi. Kita nak jalankan kita punya asasi eksperimen. Jadi jelah kita cari siapa yang kita nak tanya. Ni ada Benny Sari, kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh duduk ke? Boleh tu. Sila. Jadi saya ni ada nak rakit, boleh deh? Boleh. Okey, nak untuk subjek saya lah, ada nak tanya beberapa soalan tentang Malaysia lah. Terus kepada soalan. Okey, boleh. Jadi seperti mana yang kita tahu pada di Malaysia ni kita dah merdeka lebih kurang 63 tahun dah kita merdeka. Jadi saya nak tanya Abel, kalau Abel ingat lah negara apa yang dah jajah negara kita. Hak setahu saya, yang pertama Portugis, yang kedua Belanda, yang ketiga British, yang keempat Jepun, dan yang kelima balik kepada British balik lah. 2 kali. Kira maksudnya 4 negara saya. 4 negara. Jadi dalam kenyataan Abel tadi ada negara Jepun. Apa dia agenda Jepun ataupun kata-kata Jepun yang menyebabkan orang Melayu di tanah Melayu ni percaya dengan Jepun. Okey, berdasarkan saya belajar mulalah, saya ingat Jepun ni mula dia guna slogan hak mana dia Asia untuk orang Asia. Jadi slogan tu dia menjadi salah satu cara untuk dia tambak hati rakyat tempatan ataupun rakyat tanah Melayu ni. Jadi benda tu menjadi faktor utama mana Jepun ni tarik perhatian rakyat tanah Melayu. Jadi soalan ketiga, seperti mana kita tahu ni, di Malaysia ni ada berbagai bangsa, berbagai kaum dan juga berbagai agama. Jadi macam mana kita sebagai orang Malaysia ni, kita sendirilah, macam Abis sendiri khususnya, nak kekalkan keharmonian di Malaysia ni sendiri. Okey, ini berdasarkan saya punya pengalaman hidup saya. Jadi saya ni duduk pada tembok. Jadi pada tembok ni kita tahu kawasan perumahan. Jadi kawasan perumahan ni di tempat saya ni ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa India dan juga ada bumi tera. Sabah Sarawak pun ada. Antara cara hak mana kita orang memupukkan lagi mengharmonikan perpaduan kaum ni, yang pertama kita mengadakan rumah terbuka. Jadi macam contohlah saya buat rumah terbuka, saya sebagai orang Melayu buat rumah terbuka. Orang dari bangsa Cina, India yang berpindah mari juga. Jadi mereka mari terang makan di rumah saya. Jadi mereka makanlah topak ke apa dah. Kalau macam raya makan topak macam-macam lah. Jadi contoh kalau sambut raya Cina pula, kita pula pergi ke rumah dia. Jadi kita makan orang Cina, serupa dengan orang India juga. Yang tu langkah yang pertama. Yang kedua, menubuhkan sekolah wawasan. Yang mana sekolah ni bagi saya amat penting kepada generasi-generasi akan datang juga. Sebabnya sekolah ni juga terdiri daripada banyak kaum. Maksudnya kaum India, Cina, Melayu dan beberapa mitra lain. Ada belaka. Jadi maksudnya apabila duduk di sekolah ni kita duduk sekali dah. Jadi luar pun kita jadi erat lah. Jadi tak ada lah macam orang kata resis lah macam-macam ni. Tak ada. Benda tu tak akan berlaku sebab terhindar lah daripada sebab benda kita pupuk daripada awal benda tu. Jadi benda tu patut laksanakan dan patut kerajaan ni lah usahakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifwan Muflis bin Azmi, sedang berada di Pantai Cahaya Bulan. Tujuan saya berada di sini adalah untuk mengajukan soalan kepada orang yang berada di sekitar kawasan ini mengenai negara Malaysia. Jom kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama Cik Khairi. Cik Khairi? Saya Ikhwan lah. Cik Khairi. Okey, baik Cik Khairi. Okey. Bolehkah saya bertanya Cik Khairi mengenai negara Malaysia? Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, insya-Allah boleh. Betul ya? Okey, soalan pertama. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang pertama? Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Sebagai
kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengetahui rukun-rukun negara. Jadi berapakah rukun negara Malaysia? Rukun negara Malaysia ni ada 5 lah. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey, soalan seterusnya mengenai bendera Malaysia. Jadi berapakah warna yang ada pada bendera Malaysia? Kalau kita tengoknya ada 4 lah. Yang di mana ada color biru, ada color merah, ada color putih dan color kuning. Untuk soalan terakhir, iaitu mengenai apakah slogan Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pandangan abang? Pada pandangan saya, kalau kita tengok lah ni, kerajaan lah ni dia cuba untuk memfokuskan kepada semua lapisan masyarakat tak? Lapisan masyarakat tanpa kaum di Malaysia ni kebanyakan kita tengok dia cuba untuk menjayakan kemajuan di Malaysia, ekonomi Malaysia lah. Seperti mana kerajaan sepatutnya sekiranya ada masalah ataupun isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat semasa, haruslah kerajaan ni ambil tahu bekerjasama. Gitulah kira-kira. Terima kasih. Sama-sama, beres. Assalamualaikum bang. Maaf ganggu bang. Boleh. Apa? Saya nak tanya satu benda boleh? Soalannya apa tu? Saya tanya, apakah makanan kebangsaan Malaysia bang? Setahu saya makanan kebangsaan Malaysia yang kita semua sudah tahu, sudah maklum, nasi lemak lah. Sebab nasi lemak ni kat Malaysia je ada. Kalau negara lain ada nasi lemak tapi inspirasi daripada negara kita, negara Malaysia. Betul. Soalan kedua boleh tak bang? Sila. Soalan kedua, apakah peranan masyarakat terhadap makanan kebangsaan Malaysia? Okey, soalan tu agak sabar jugalah. Tapi saya jawab jugalah. Saya cuba jawab. Okey, macam mana usaha tu antaranya idea saya lah. Di mana kita sebagai rakyat Malaysia ni perlu support lah ataupun sokong peniaga-peniaga kecil-kecilan dulu lah, daripada kecil sampai besar yang menjual nasi lemak. Sama ada harga yang mahal ke ataupun harga yang berpatutan, kita perlu support. Satu lagi, selain kita nak menjaga makanan Malaysia, kebangsaan kita ni, selain support, kita juga boleh ni lah, mempromosikan nasi lemak tu kepada negara-negara luar. Macam contoh, bila warga pelancong datang ke negara kita kata apa, bagi secara percuma lah nasi lemak tu supaya rasa supaya makanan kita ni dikenali oleh orang ramai. Terima kasih bang. Itu soalan dia. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Zulfandi. Lokasi saya sekarang berada di Jeram Mengaji, Pasir Putih. InsyaAllah di kesempatan ini saya ingin bertanya soalan kepada salah seorang pengunjung dekat sini. Soalannya berkenaan dengan hubungan etnik di Malaysia. Seperti mana kita tahu, salah satu keistimewaan Malaysia ini merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa seperti kaum Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan memanggil saudara. InsyaAllah. Cik, boleh perkenalkan nama dulu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Luqman Hakim. Saya daripada Kota Baru, Kelantan. Okey, Cik, saya ada soalan. Soalan saya berkenaan dengan hubungan etnik di Malaysia ni lah. Kalau kita tengok kan dekat Malaysia ni kan ramai kaum India dan sebagainya. Macam mana Cik melihat hubungan antara kaum? Adakah ia berjalan dengan baik ataupun mungkin ada wujudnya diskriminasi antara kaum majoriti dengan minoriti ataupun mungkin ada wujudnya pergaduhan, perbalahan dan sebagainya lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila berkenaan dengan diskriminasi lah, bagi pada pengalaman dan juga saya punya pandangan saya lah. Sebenarnya dekat negara, diskriminasi ni memang suatu perkara yang memang tidak dapat dielakkan. So, mana-mana negara pasti akan ada berlaku diskriminasi ini dan tidak terkecuali untuk Malaysia juga.
Cumanya kalau untuk di Malaysia ni diskriminasi tu tidak terlalu ketara sangat. Memang ada tapi tidak ketara. Maybe usaha ataupun inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara perpaduan ni ada menunjukkan hasil. So bagi saya ni sebenarnya dah lama di Kedah, 10 tahun saya di Kelantan dan sebelum ni hampir 20 tahun saya di Kedah. So diskriminasi tu sebenarnya dia berbeza ikut negeri. Tapi memang ada. Okey. Saya nak bertanya soalan yang seterusnya berkenaan dengan apakah cara yang kita boleh buat, kita sebagai seorang rakyat Malaysia ini boleh lakukan untuk mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Okey, saya nampak satu cara sebagai kita individu bagaimana untuk kata merapatkan silaturahim antara bangsa ataupun kaum-kaum yang berbeza. Okey, salah satunya adalah dengan kita menyambut perayaan kaum lain. Sebagai contoh macam China ada Tahun Baru Cina, India ada Deepavali, manakala untuk masyarakat Melayu ataupun Islam kita ada Hari Raya Puasa. So walaupun kita ni daripada kaum bangsa yang berbeza, memang tidak salah sebenarnya untuk kita nak menyambut juga perayaan bagi bangsa kaum lain. Sebab apa? Ini boleh mewujudkan rasa diterima dalam kelompok-kelompok beza dan pada satu yang sama boleh merapatkan silaturahim antara kaum-kaum yang berlainan. Okey, soalan yang terakhir boleh kan Cik? Okey, saya ingin bertanya soalan yang terakhir berkenaan dengan bagi pendapat Cik lah, adakah Cik melihat usaha yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini boleh membantu hubungan silaturahim antara setiap kaum di Malaysia? Okey, usaha ataupun langkah yang dijalankan oleh kerajaan bagi mengelak diskriminasi dan mewujudkan negara perpaduan. Lebih kurang macam itulah soalan dia, betul? Alright, so sebenarnya banyak langkah yang dibuat oleh kerajaan yang mana sebenarnya sangat membantu. Tapi dekat sini saya nak pilih satu yang mana saya tak berapa setuju lah. Ni peribadi pada saya sendiri, saya tak setuju adalah apabila kerajaan mewujudkan sekolah jenis kebangsaan. Di mana bila ada sekolah jenis kebangsaan ni, setiap kaum ni diasingkan. Bila diasingkan, macam saya sebagai orang Melayu ni, memang saya rasa sangat terasing lah dengan orang Cina. Sebab apa? Orang Cina ni sekolah dia lain. Dalam sekolah saya ni semua Melayu je. Tapi orang Cina memang semua Cina. So, memang bila ada jurang ni, secara tak langsung akan wujudlah diskriminasi kat situ. Melainkan kalau ada sebuah sekolah, dalam tu ada semua bangsa dalam negara tu, dalam sekolah tu, so diskriminasi tu tidak akan terasa. Sebab apa? Saya belajar subjek yang sama, di kelas yang sama, di sekolah yang sama, macam itulah. Okey, terima kasih banyak Cik. Sekian saja temu bual saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.